surat khabar mereka, dan mengapa orang Melayu tidak boleh kekalkan. Apabila kita bercakap dengan wartawan dan editor, mereka agak hilang semangat. Okay? Mereka kata menjadi wartawan ni mencari makan saja, tidak ada perjuangan. Sepatutnya mereka mengetahui apa yang telah berlaku sebelum Perang Dunia Kedua, di mana institusi kewartawanan, persurat kabaran dan wartawan itu memainkan peranan penting dalam reformasi sosial, dalam perubahan sosial, dalam memberi pencerahan kepada masyarakat, dalam memberi kesedaran kepada masyarakat. Dan inilah yang perlu disambung oleh institusi kewartawanan dan wartawan Melayu di Malaysia pada hari ini. Satu lagi yang berkait dengan itu ialah terhentinya surat khabar utusan Melayu, utusan Jawi. Mengapa tidak boleh kita menerbitkan semula surat khabar dalam tulisan Jawi dalam bentuk portal online? Tidak ada kos, ia tidak berangkumi kos yang tinggi, tidak berangkumi pencetakan, cuma ada wujudkan sebagai online hari-hari supaya kita semua boleh baca dan kita boleh memupuk pembacaan dalam tulisan Jawi. Tapi itu pun tidak dilakukan. Pada saya, ini juga merupakan tanggungjawab pihak-pihak berkuasa. Apakah salahnya pihak berkuasa mengembalikan dan memberi subsidi kepada surat khabar berbahasa Jawi? Apakah sebuah negara itu tidak boleh mengekalkan khazanah surat khabar dan kewartawanan dalam bahasa Melayu? Sebab bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Surat khabar Melayu merupakan khazanah negara. Tapi dipandang enteng, tidak dipedulikan, malah dinafikan kewujudannya oleh wartawan Melayu sendiri. Mereka bertanya, apakah ada kewartawanan Melayu di sini? Jadi ini merupakan soalan-soalan yang agak pedih dan agak mereka yang mempunyai sikap yang negatif. Sebenarnya apa yang berlaku sebelum Perang Dunia Kedua dengan semangat-semangat penulisan kewartawanan oleh Za'aba juga seorang wartawan. Syed Al-Hadi, Ibrahim Yaakob, Pak Sako misalnya, juga Abdullah Munshi, kita perlu mengkaji dan mewarisi strategi yang digunakan oleh mereka dalam memajukan masyarakat. Kita jangan mengalah. Dan sebenarnya sepatutnya surat khabar Melayu ni ada lebih daripada 5. Kalau kita ada 5 pun saya agak liberal, sebab pada saya hanya 3 saja surat khabar Melayu. Utusan, Berita Harian dan Sinar. Yang 2 itu merupakan surat khabar komersial. Itu pun tidak begitu sempurna dari segi surat khabar komersial untuk misalnya surat khabar The Sun. Kalau The Sun boleh hidup, mengapa surat khabar Melayu tak boleh hidup? Jadi ini dan juga ini melibatkan satu sikap yang tidak begitu sihat terhadap surat khabar Melayu. Para cendekiawan Melayu, profesor-profesor Melayu, mereka memandang enteng, memandang rendah terhadap surat khabar Melayu. Mereka kata surat khabar Melayu ni boleh, surat khabar dari segi, maksud saya surat khabar yang hard copy digunakan untuk bungkus nasi lemak atau bungkus ikan. Ini satu sikap yang begitu negatif sekali. Dan walaupun kita digalakkan menulis dalam surat khabar, mereka tidak menulis dalam surat khabar. Mereka kata surat khabar itu picisan. Jadi ini yang merupakan sikap yang terdapat daripada dulu tentang tulisan surat khabar. Satu lagi, masyarakat tidak baca surat khabar. Masyarakat mengatakan, saya tidak baca surat khabar, saya baca online portal. Ya, surat khabar itu akan berubah kepada online. Tapi yang pentingnya adalah wartawan dan editor, pengusaha surat khabar mesti promote, mesti menggalakkan surat khabar hard copy itu kepada online. Dan online itu mesti kita menjenamakan semula. Jadi penjenamaan, apabila disebut surat khabar Melayu, penjenamaan yang amat negatif. Dan apabila hilang atau apabila institusi surat khabar dan institusi kewartawanan Melayu ini goncang, maka ia akan menjejas penjenamaan Melayu. Ini penting untuk kita lihat, sebab surat khabar itu dia membawa satu taarif identiti Melayu dan penjenamaan orang Melayu di Malaysia. Itu di Malaysia. Kita juga mesti melihat bahawa apabila cakap tentang surat khabar Melayu, juga beratus-ratus surat khabar yang diterbitkan di Sumatera dan di Jawa. Di Jawa pun bukan dalam bahasa Jawa tapi dalam bahasa Melayu. Ini lewat abad ke-19.
surat khabar bahasa Melayu, berita Batavia itu dalam bahasa Melayu. Jadi ini juga kita mesti kaji, dan sedihnya sekolah-sekolah kewartawanan tidak ada subjek dalam sejarah kewartawanan Malaysia, apatah lagi sejarah kewartawanan Melayu. Ini menunjukkan bahawa di universiti pun tidak peduli, tidak ada satu sikap untuk mengetahui surat khabar Melayu di sekolah-sekolah kewartawanan, apatah lagi di jabatan dan fakulti lain. Mungkin ada di Jabatan Sejarah, ada beberapa pengkaji yang kita perlu hargai. Misalnya selain daripada William Roth yang menulis Malay Periodicals dan beberapa buku lagi, Origins of Malay Nationalism, seorang di Malaysia yang perlu kita hargai ialah Profesor Ahmad Adam. Walaupun ramai mungkin mengatakan bahawa Ahmad Adam ni tidak sealiran dengan pendapat-pendapat tertentu, tapi kita mesti menghargai kajian-kajian dan karya-karyanya mengenai surat khabar dan kewartawanan. Ahmad Adam dalam tesis PhD telah menulis mengenai peranan surat khabar, peranan kewartawanan dalam kesedaran revolusi Indonesia. Juga dalam tahun 1990-an mengenai bibliografi surat khabar di Pulau Melayu. Dan saya ingat 4-5 tahun sudah surat khabar di Minangkabau, suara Minangkabau. Itu merupakan kajian-kajian yang bernilai untuk ditelaah oleh masyarakat.